Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, ayat yang kedua. Kita lihat terjemahannya. Ya. Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan seingat saya kita telah menjelaskan sedikit sebanyak tentang maksud Ar-Rahman Ar-Rahim dalam kuliah kita sebelum ini. Kerana you juga ya terangkum di dalam bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekadar ulangan, Ar-Rahman Ar-Rahim, dua ini adalah sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim juga sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma apabila diperincikan, Ar-Rahman membawa maksud tidaklah seperti mana dalam terjemahan. Terjemahan ini terjemahan yang kita kata terjemahan umum lah. Tetapi secara tepatnya Ar-Rahman membawa maksud yang mempunyai rahmat yang luas. Itu maksud Ar-Rahman, yang mempunyai rahmat yang luas. Sifat bagi Allah, rahmatnya luas. Ya. Ar-Rahim tidak sekadar Maha Penyayang seperti mana dalam terjemahan, tetapi secara terperincinya yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Ar-Rahim yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Jadi kalau kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim, kedua-duanya merujuk kepada sifat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ar-Rahman yang mempunyai rahmat yang luas. Ar-Rahim yang memberi rahmat. Dua-dua rahmat. Ya. Cuma adanya sedikit perbezaan daripada sudut Ar-Rahman ini sifat. Sifat bagi Allah. Kedua-duanya sifat bagi Allah. Tapi maksud kita Ar-Rahman ini sifat zat bagi Allah. Zat Allah. Ar-Rahim lebih kepada sifat perbuatan Allah. Yang memberi perbuatan. Yang memberi rahmat kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Ar-Rahman sifat zat, Ar-Rahim sifat perbuatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Baik, Ar-Rahman Ar-Rahim, ayat yang kedua. Daripada ayat ini dapat kita mengambil beberapa faedah. Ya. Yang pertamanya adalah kita mengisbatkan dua sifat ini bagi Allah Subhanahu Wa Taala serta maksud rahmat yang terkandung di dalamnya. Ya. Yang keduanya, apabila kita kata Allah mempunyai sifat rububiyah, kan? Rububiyah maknanya ketuhanan. Ya. Ketuhanan Allah berdiri di atas sifat rahmat. Ketuhanan Allah ya berdiri di atas sifat rahmat yang luas yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ya. Ketuhanan Allah, ketuhanan Allah, Allah bersifat Allah sebagai Tuhan. Ya. Sebagai Rabb. Dan kita dah sebut maksud Rabb tadi. Nak kata ketuhanan Allah, rububiyah Allah, Rabb Allah berdiri di atas sifat rahmat. Rahmat yang luas yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Apabila Allah kata dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Apa kaitan antara ayat yang pertama dengan ayat yang kedua? Ya. Apabila kita kata segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Nak kata hikmah datangnya ayat yang kedua Ar-Rahmanir Rahim bagi menjawab satu persoalan yang barangkali timbul apabila mendengar ayat yang pertama, Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Seolah-olah terlintas dalam hati seorang yang mendengarnya atau membacanya tentang apakah asas ketuhanan Allah yang menguasai seluruh alam ini. Tuhan sekalian alam. Menggurunkan tak? Sepatutnya menggurunkan lah. Kalau tak tergurun, kena muhasabah lah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuhan sekalian alam. Raja, pemilik, pencipta, pentadbir seluruh alam ini. Kalau kita dengar, oh sebentar lagi akan datang ketua bahagian sekian-sekian, kita pun rasa, kan, ketua je. Sebentar lagi akan datang menteri sekian-sekian, lagi, kan. Wah, sebentar lagi akan datang Perdana Menteri. Oh, lagi terketak. Daripada ngantuk, hilang ngantuk, daripada duduk menyereng, duduk tegak. Betulkan tekak lagi, clearkan tekak lagi. Sebentar lagi akan datang Raja. Wah, kita belum datang lagi, kita dah boleh bayang macam-macam, kan, lagi gerun, kan. Tapi ini semua ketua bahagian, menteri, Perdana Menteri, Raja bagi sesebuah tempat saja. Bagaimana pula dengan Allah, Tuhan sekalian alam? Lagilah gerun, lagilah takut. Tapi itu kita kata, apabila mendengar Tuhan sekalian alam, tertanya, seorang itu mungkin tertanya, ketuhanan Allah ini berdiri di atas asas apa? Adakah asas sombong, atas asas menakutkan, atas dasar kuku besi, atas dasar garang? Seperti mana kalau ada ketua, dia mesti ada, dia kena garang-garang sikit. Kalau dia datang, Assalamualaikum, tak jadi. Boleh faham contoh. Kita dah gerun dah, tiba dia datang, alamak, lemah. Jadi kekuatan dia pada apa? Sedikit sebanyak pada kegarangan dia. Kena garang. Assalamualaikum. Oh, kita pun Waalaikumsalam, kan? Dia kena ada garang sikit. Tapi nak kata ketuhanan Allah berdiri atas asas sebegitu ke? Seolah-olah Allah menjawabnya dengan ayat yang kedua tadi, Ar-Rahmanir Rahim. Ketuhanan Allah, kebesaran Allah sebagai Tuhan sekalian alam, dia berdiri di atas sifat rahmat. Ya, dia berdiri di atas sifat rahmat. Dalam terjemahan kita kata yang maha pemurah lagi maha mengasihani, bukan yang maha penyeksa, bukan yang maha jabbar, yang menekankan, ya, yang maha menyeksa, yang maha muntaqim. Muntaqim maknanya nak membalas dendam. Ketua-ketua ni kadang-kadang dia dah gulingkan ketua yang dulu, bila dia naik, sifat yang pertama ada pada dia lah nak balas dendam kepada penyokong-penyokong raja dulu. Dia balas dendam dulu, baru dia bagi sagu hati ke apa ke. Okay, nampak? Jadi nak kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak bersifat sebegitu. Sebaliknya, dia berdiri di atas sifat rahmat, ya, rahmat yang luas yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya.